Waalaikumsalam. Baik, kita mulakan. Hari ini kita tajuk hadis hibah, babul hibati wal umrah war rukbah. Saya ulang, babul hibati wal umrah war rukbah. Baik ya. Letak catatan dulu. Kita letak makna umrah ya, umrah. Umrah artinya ini bukan umrah yang kita pergi haji umrah, bukan ya. Umrah. Mana seorang memberi rumah kepada orang lain dengan pernyataan aku berikan rumah ini selama engkau masih hidup. Saya ulang, aku berikan rumah ini selama engkau masih hidup. Itu umrah. Kemudian rukbah. Ya, rukbah pula. Rukbah artinya seseorang memberi rumah kepada orang lain dengan pernyataan kalau aku mati sebelum kamu, maka rumah ini menjadi milikmu. Tetapi jika engkau mati lebih dahulu, maka rumah ini kembali kepadaku. Kembali kepadaku. Baik, sekarang siapa nak mulakan? 954, hadis 954. Silakan. Okey, sila. Ia kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bertanya, adakah semua anakmu seperti
Baik ya. Semak semula. Catatkan hadis. Catatkan hadis 954. Hadis sah. Matan. Diperintah berlaku adil di waktu menghibah kepada anak-anaknya. Hukum wajib. Dalam hadis yang dibaca, bermaksud seorang ayah menghibahkan sesuatu hanya kepada anaknya tertentu. Hal ini tidak diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tua haram berlaku tidak adil kepada anaknya. Dan apabila memberi hibah kepada anak-anaknya, haruslah dilakukan dengan adil. Ya. Kalau anak dia ada 5 orang contoh, ya, maka dia sayang hanya kepada seorang tu, atau hanya kesian kepada seorang tu. Lalu dia pun hibahkan. Hibah ni mana diberi. Ya. Diberi dengan kerelaan. Maka diberilah dinama hibah, ya, kepada anak yang dia rasakan dia kesian dengan satu anak ini. Sedangkan anak lain tidak mengetahui. Anak lain tidak tahu. Hal ini adalah sesuatu yang tidak adil. Ya, maka Rasulullah melarang melakukan demikian. Takutlah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kamu. Jadi kalau ada kesepakatan kepada anak-anak, contohnya 5 orang anak, 4 orang semua dah ada rumah masing-masing. Ya, maka kata si orang tua ini, dia kata dipakat dengan anak-anak semua. Setuju tak kita bagi kepada anak yang kepada adik yang kecil sekali ini, sebab dia tidak punya apa-apa. Kamu semua dah ada rumah. Apa salahnya kalau kita berikan rumah ni untuk adik kita yang kecil ini. Kalau seandainya mereka setuju, tidak mengapa. Tapi kalau ada perbantahan, itu tidak boleh kita hibahkan. Sebab itu bila kita nak hibahkan sesuatu kepada anak, hendaklah kita berlaku adil. Jangan pula hibah ni bukan sekadar rumah. Mungkin gelang emas pun jadi rebutan. Gelang emas kita bagi pada anak seorang. Yang lain dah jealous dah. Dah jealous itulah jadi masalah dia. Jadi renggang kedudukan silaturahim antara adik-beradik. Jadi nak berhati-hatilah sebagai orang tua ni, supaya jangan jangan sampai anak tu anak yang lain tu kecil hati. Jadi buatlah cara yang terbaik, berunding dan sebagainya. Contohnya misal kata bincang dengan anak-anak perempuan, sebab anak perempuan yang pakai emas kan. Bincang dengan anak-anak perempuan. Setuju tak kalau siapa ni nak gelang mak ni? Kalau mak bagi kat dia, boleh tak? Kata si kakak-kakak ni, bagilah mak, kata dia. Semua setuju, okey. Itu tak mengapa. Tapi kalau diam-diam dibagi, tengok-tengok si adik ni pakai gelang, gelang rasanya macam gelang mak je ni. Yang lain perasan. Rasanya macam gelang mak je ni. Tengok-tengok dia punya mak, kata dia mak bagi.
Ini tak patut ni kata dia seorang je bagi, kita tak ada. Jadi ini dah jadi pertikaian. Ini susah nak jaga ya. Itu dikatakan bila Nabi melihat seorang tua ni dia memberi kepada satu anak saja, sedangkan dia ada anak yang lain. Sebab itu Nabi katakan, ittaqullah. Takutlah kepada Allah wa adilu baina auladikum. Berlaku adillah kepada anak-anak kamu. Ya. Baik, ini tajuk tadi kan makna hibah. Ya. Jadi ini kira makna hibah tu lah yang kita baca tu, ya, makna hibah. Baik, lagi siapa nak baca? Nak baca buka mic ya, sebab dia nanti jadi bising kalau tadi tutup. Okey, siapa nak baca? Silakan. Hadis, sambung lagi. Hadis 954. 954A. Ajah, arti boleh baca lagi? Sambung lagi tu. Tapi buka mic ya. Pak pandai tak buka mic? Ajah arti. Yang gambar mic tu tekan. Okey. Jadi dia punya hukum tu samakan dengan 954 sekalikan. 954A dengan 954 sama. Ya. Jadi dia punya ceritanya macam itulah, sama juga. Ya. Jadi artinya kena berlaku adil sebab ya masing-masing kita mengharapkan dapat berbakti dengan orang tua, bukan hanya seorang saja. Ya. Macam itulah maksudnya. Okey, kita teruskan 955. Siapa nak baca? Silakan. 955. Okey, sila. Satu lagi. Ya. Baik ya, 955 dengan 955A sekalikan. Hadis sah. Matan, dilarang menarik kembali. Dilarang menarik kembali atau mendapat kembali sesuatu hibah. Saya ulang, dilarang menarik kembali atau mendapat kembali sesuatu hibah. Hukum haram kecuali orang tua terhadap anaknya. Kecuali orang tua terhadap anaknya. Baik, ya. Hal yang sebegini, orang kita sebab apa? Buruk siku. Ya. Buruk siku. Dah bagi, ambil balik. Ya. Dah bagi, minta balik. Itu dikatakan buruk siku. Tapi contoh yang dikatakan dalam hadis ni, ya, tak ada contoh yang seburuk ini. Inilah contoh yang buruk sangat. Ya, diibaratkan sebagai anjing muntah dijilat kembali. Macam itulah kalau orang dah bagi, ya, dia minta balik yang dibagi itu. Ya. Ini ya, tak memang cukup
ya, contoh yang cukup menjijikkan, ya. Jadi ya, artinya kalau kita memberi kepada seseorang tu, ya ikhlaslah, ya jangan minta kembali ataupun kita tanya-tanyakan, ya tak perlu kita nak tanya-tanyakan, ya. Contoh kita bagi baju, ya, kemudian kita tanya-tanyakan, tak pakai ke baju yang saya pakai tu, yang saya bagi tu, ya, tanya, ya. Jadi sebolehnya jangan tanya. Kita dah bagi, ya ikhlas, ya jangan sebutkan. Itulah sebaiknya. Ya. Nak cakap tak pakai, tak boleh pula. Dia dah bagi, ya. Tapi sebenarnya dah bagi ke adik, ya. Dia tak berapa muat, ya. Dah bagi ke adik, ya. Contohlah, ya. Nak bagi tahu segan pula, ya. Ditanya pula, ya. Tak pakai ke baju yang saya bagi tu? Ya. Tak nampak pun kau pakai. Jadi banyaklah pertanyaan dah bagi dah lah. Macam itulah bahasa dia kalau sebaiknya. Ya. Baik ya, macam itulah cara Islam mengajar, begitu cantik ya, dalam segi akhlak, budi bahasa ya, sehingga apa? Tidak mengecilkan hati orang yang menerima. Ya. Itu ya, kecuali apa? Kecuali orang tua kepada anaknya, dia boleh ungkit. Orang tua atau mak ayah boleh ungkit apa yang dibagi boleh. Itu ada hadisnya, nanti kita jumpa. Ya, bukan sembarangan ni, memang ada hadisnya. Okey, kita sambung. Siapa nak baca kejap ya? Buka siapa yang nak baca. Buka mic. Hadis 956. Buka mic dia tu. Okey, sila. Ya, satu lagi. Ya. Okey, catatkan ya. Hadis 956 dulu. Hadis 956 hadis sah. Kalau sah tu mana sahih lah. Ya. Matan, ayah boleh mengambil kembali pemberiannya dari anaknya. Ayah boleh mengambil kembali pemberiannya dari anaknya. Hukum sebagai tahsis. Tahsis. Ta-ho-sod ya-sod. Tahsis. Tahsis ni perkataan khusus. Masdar tahsison. Ya? Jadi dia perkataan khusus. Mana khas. Ini hadis ni khas. Orang lain tak boleh, tapi orang tua boleh. Itu mana khas. Ya? Khusus. Hadis 9. Ya. Taho, sod, ya, sod. Sod, ya, sod. Sod. Tahsis. Okey. 957. Catatkan. Hadis 957. Hadis sah. Matan menganjurkan
supaya kita membalas sesuatu pemberian orang. Hukum sunnah. Okey, kita berbalik kepada hadis 956 ya, yang berkaitan dengan ayah boleh mengambil kembali pemberiannya dari anaknya. Iaitu adalah khusus, ya, bukan kepada orang lain tapi khususiah kepada orang tua sahaja. Ya. Hal ini ya, seandainya ia memudaratkan kepada anak, ya, dengan pemberian itu memudaratkan kepada anak, maka dia pun tarik balik pemberian itu untuk sebagai satu didikan atau kesedaran kepada anak. Ya, ada satu kisah ni. Dia anak-anak seorang, tapi orang tua ni tak adalah pembantu dah tua. Ya. Jadi kemudian dapatlah pembantu. Pembantu ni ya, seorang perempuan. Jadi orang tua ni pula ya, mengikut ceritanya kerana ya, dia tak nak ya, jadi fitnah, maka dia pun berkahwinlah ya, dengan pembantu tu ya, untuk mengelakkan fitnah. Maka dia berkahwin. Ya. Jadi anak ni dia marah. Ya. Marah benar dengan orang tua ni kahwin lagi. Ya. Marah benar. Ya. Maka si orang tua ni dia berikanlah rumah itu ya, nama anak dia. Memberikan rumah tu nama dia. Kalau dia takut sangat nanti ya, mak tiri dia tu ambil harta, macam itulah ya. Dibagikanlah kepada si anak tu ya. Wah, bukan main sukalah ya si anak tu ya. Dah tak marah lagi dah. Tak marah lagi si anak ni. Lepas tu si orang tua ni ya, dihalau oleh si anak ni. Sebab ya, rumah dia punya, rumah si anak tu, orang tua ni dia halau. Ya. Maka ya, keluarlah orang tua ni ya, daripada rumah tu. Dia pun menyewalah rumah lain. Kemudian ya, si anak itu jual rumah ni. Ya, dia jual rumah ni. Bila dijual sangkut, tak dapat dijual. Rupanya orang tua ni telah memberikan dalam jualan pemberian itu ada syarat. Ya. Jadi ada surat lawyer lah sebagai satu syarat. Biasa orang tua ni syaratnya ya, selama dia masih hidup tidak boleh dijual beli. Contoh macam itulah. Kan? Letak nama saja. Ya. Jadi bila nak jual tak dapat. Ya. Maka berbukulah si anak ni. Ya, tak dapat jual. Ya, maka ya, orang tua ni pun tarik balik pemberian tu. Baru diuji sedikit, bagi harta, orang tua dah dihalau. Nampak tak? Ya? Orang tua ni dah dihalau, nampak? Ya? Diuji sikit je si anak ni. Ya? Tengok orang tua dah kena halau. Jadi macam itulah. Terkadang orang tua boleh tarik balik pemberian itu. Ya? Pertama, ya, kerana ya, nak mendidik anak itu biar dia sedar. Ya. Kadang tak sedar ya, si anak ni. Jadi itu ditarik balik. Kemungkinan untuk kebaikan, untuk kesedaran ya, kepada si anak dan untuk kebaikan si anak. Ya. Jadi hal-hal macam ni, ini dibolehkan ya.
Mana si orang tua ni boleh tarik balik pemberian tu. Tak ada salahnya mengikut hadis ini. Ni, ya. Baik, faham tu. Yang kedua hadis selanjutnya. Hadis selanjutnya ni 957. Mana dianjurkan katanya. Yang dianjurkan supaya kita membalas suatu pemberian orang. Ini masih hibah lagi ya. Kita hibah. Hibah ni pemberian. Jadi kalau orang hadiahkan kita sesuatu, kita balas hadiah tu. Itu sesuatu yang baik ataupun hal-hal yang mengeratkan silaturahim. Dia bagilah macam-macam satu tingkat. Satu tingkat macam-macam dibagi. Lauk lah, itulah, ini satu tingkat. Bila dipulangkan tingkat tu, kosong je. Lah kosong je. Ini masalah. Jangan kita sampai merungut macam tu. Kalau dia pulangkan tu ada isi tu, tak apalah, alhamdulillah, terima kasih. Tapi tak ada, janganlah merungut. Lah kosong je. Ini kacau. Rusak kita punya pahala ni. Jadi selama ni kita bagi ni lah mengharapkan gantian lebih baik. Tak boleh lah. Itu dah tak ikhlas. Tapi seandainya dia letak buah-buah dan sebagainya, contohlah. Itu tak mengapa lah. Maknanya untuk menghubungkan silaturahim. Ini cerita dia. Jadi 958 ni ada kaitan lagi. Siapa nak baca? Atau orang yang sama pun boleh juga. Sebab dia cerita sama juga ni. Silakan. Dari 958. Okey. 958. Hadis sah. Matan. Balasan hadiah. Patut dengan sesuatu yang dapat disenangi oleh yang menerimanya. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Seorang yang menerima pembalasan pemberian hibah dari orang yang telah diberinya boleh menyatakan tidak setuju dengan pemberian balasan itu. Tapi hal ini kita rasa macam tak berapa seronok lah. Macam contohnya dalam hadis ini, Rasul dibagi hibah, iaitu seekor unta. Lalu Rasul balas hibah itu. Kemudian, cukup tak? Aku bagi balasan ni. Tak cukup, ya Rasul. Tambah lagi. Tambahan itu kita tak tahulah, tapi hadisnya macam tu. Lalu dia kata tak cukup lagi, ditambah lagi. Kalau orang kita lah banyak songeh,
Maksudnya banyak song ni orang ni. Macam tak cukup. Eh, Nak dikira dia dia hibah tu dia bagi tu dah cukup lah. Ikhlas tak balas pun tak apa. Kan? Tapi ya, macam tak cukup ya. Ya. Jadi di situ ada pengajaran juga buat kita. Contohnya saya kata kenduri kendara kahwin anak buah kita ke yang rapat dengan kita. Ya. Contohnya kita nak bagi hadiah, kita tanya si pengantin tu, si bakal pengantin tu. Ya. Kalau saya, kalau apa, Acik nak berikan ya dapur gas nak tak? Contohlah dapur gas atau oven ke, boleh tak? Nak hadiahkan oven satu. Oh, bagus-bagus. Nak, itu lagi seronok, dia lagi suka. Macam tu. Ya. Tapi kalau semua dah oven, dah penuh pula rumah oven kan. Dah penuh pula oven, semua oven pula hadiah. Ya. Jadi kalau lain-lain, cukuplah. Jadi kelengkapan dalam rumah. Ya. Contohnya macam kata, oven dah ada siapa apa yang kau bagilah jam ke. Contoh jam ke. Itu lagi seronok. Maknanya pemberian kita yang dia nak, yang dia perlu. Macam tu. Itu lagi cantik lah. Ya. Tapi kalau orang yang tidak berapa rapat tu, kita hadiahkan apa yang kita perlu, ya, yang kita nak. Ya. Tak berkira lah. Terserahlah pada dia. Dia nak gunakan ke ataupun dia nak hadiahkan lain pada orang lain ke. Ya. Terserahlah. Tapi kita dah beri kat dia atau hadiahkan kat dia. Macam tu dikatakan hibah. Ya. Baik ya. Bermakna hibah ni dah habis ya. Tajuk hibah ni dah habis. Kita masuk tajuk yang kedua namanya umrah. Umrah ya. Kalau perkataan umrah ada rota hujung ya. Rota. Tu umrah yang kita sebut haji umrah ya. Tapi yang ni bukan ta hujungnya, alif maksurah. Umrah ada alif maksurah ya. Itu lain maksudnya. Tidak seperti umrah haji tu ya. Baik. Sekarang ni siapa nak baca, silakan. Buka mic dia nak baca. Sila buka mic dia. 959. 9. Okey, sila. Dan bagi Muslim sampainya. Yang mana tu? Nanti. 959. Dari Jabir. Dari Jabir. Hibah. Bagi turutannya, mana bagi anak keturunannya. Ya, anak keturunannya. B pula sambung lagi. Ya, satu lagi C.
Cantikan ya. Ini banyak ya daripada 959 ya. 959 letak A, B, C. Sekali kan. 959 A, B, C. Sekalikan hukum, satu hukum. Hadis sah. Matan boleh memberi sesuatu kepada seseorang dengan dibatas waktunya. Dengan dibatas waktunya dan dengan bersyarat. Hukum mubah. Baik, ini yang disebut sebagai tajuk kedua, yang disebut sebagai umrah. Ya. Umrah ini ya dia bersyarat. Ya. Kalau ya dia kata ya aku berikan rumah ini kepadamu selama aku hidup. Ya. Selama aku hidup, mana kau duduk je lah situ. Ya. Tapi ada kalau seandainya bersyarat ya. Selama aku hidup itu syarat ya ataupun ya aku ya berikan rumah ini kepadamu ya selama aku hidup. Ya seandainya aku ya mati dulu, maka rumah ini adalah untukmu dan keturunanmu. Tapi sekiranya ya engkau mati dulu, maka rumah itu balik kepadaku. Jadi keturunan tak dapat ya. Balik kepadaku, maknanya ya rumah itu balik kepada. Ada kisah juga yang mana ya dia ni dah duduk dekat KL. Tapi dia ada rumah di Johor. Dia rumah di Johor dan diceritakan tak ada siapa nak jaga rumah dan juga kawasan kebun di itulah di kampung tu. Jadi maka dia berikanlah ya kepada ya keluarga yang terdekat dan dia tak ada rumah, maka diberikan ya dengan cara hibah pemberian umrah ni. Mana dia katakan ya engkau duduklah selama ya aku hidup. Selama aku hidup. Jadi artinya dia boleh duduk ya selama aku hidup. Jadi bila selama aku hidup, artinya tuan rumah tu selagi dia hidup ya engkau duduklah. Sebab itu hal ini bila dah balik kepada waris tuan punya rumah tu ya pihak yang duduk kat situ kalau waris tu nakkan tempat itu, dia tak boleh buat apa lagi. Dia kena keluar. Kecuali bersyarat macam tadilah. Kalau seandainya aku mati dulu, ya maka rumah ini dan kebun yang kau jaga ni adalah hakmu dan warismu. Itu okeylah. Tapi kalau kau mati dulu, ya itu balik kepada hakku. Itu maknanya waris dia tak dapat. Ini nama umrah. Yang maknanya dia ada syarat yang demikian. Itu tidak ada salahnya lah. Ya sebab ya dalam kisah macam tadi pun ya rumah tu memang tak ada siapa nak tunggu. Ya kebun tu kalau tak ada siapa jaga, memang semak samun lah. Ya. Jadi bila dah ada orang duduk, ya kebun tu pun cantik, ya tanam-tanamannya pun subur, ya dan rumah pun terjaga. Jadi kalau dia balik pun ke situ, ya mengambil buah-buah dan sebagainya seronok lah. Kalau ditinggal begitu saja kan ya berbeza. Itu maknanya ya orang yang banyak harta ya
Orang yang banyak harta tu bolehlah buat demikian. Itu kira bab umrah namanya. Alif, lam, ain, mim, ra. Kena ya tu ya alif maksurah. Al-umrah namanya. Baik, sekarang kita masuk hadis 960. 960. Siapa nak baca, silakan. Boleh buka mic yang nak baca. Okey, sila. Satu lagi. Berhadiah. Hadiah. Hadiah. Ha. Ha. Ini sangat baik. Okey. 960 catatkan hadis sah. Matan, tidak boleh mendapatkan kembali sesuatu pemberian walaupun sudah beredar di tangan beberapa orang. Hukum haram. Dan dalam hal ini, 960 ini dulu. 960 ini dalam hal ini, kita kena ingat kalau kita beri, dan kita jangan sesekali kita nak menarik balik ataupun kita nak mengungkit balik. Itu adalah keikhlasan kita. Contohnya, kita hadiahkan motor ni pada si Abu. Kita tak sedar, motor ni pula dah dipakai oleh Tausi. Tausi pula, lama-kelama kita tengok dah Jaiha. Abu Tausi Jaiha. Lepas tu Hudau. Kepada Hudau pula. Jadi, dah bersambung-sambung daripada Abu Tausi Jaiha Hudau. Baladia Mukadam tu. Abu Tausi Jaiha. Jadi, tengok-tengok dah beredar ke seorang. Kita pun jumpalah si Abu ni. Abu, kan aku bagi motor tu kat engkau. Kenapa dah sampai sekarang dah Jaiha pula yang pakai sekarang ni? Kita dah merungut, marah. Rasa kita nak beli balik lah ke motor tu. Rupanya hal macam ni dah ada dalam hadis, tak boleh. Jadi, itu dah keikhlasan masing-masing, dah jadi pahala. Daripada pahala kita dah beredar pahala. Tu kita tak perasan. Tapi pasal kita ungkit, kita sakit hati, alah gugur dah pahala dah. Diibaratkan sebagai tanah yang ada di batu licin, kena hujan lebat, habis tanah tu gugur. Macam itulah pahala kita habis. Jadi kita kena ingatlah hal ini. Kemudian 961 yang dah dibaca tadi, 961 catatkan hadis sah.
Matan, dianjurkan saling memberi hadiah. Dianjurkan saling memberi hadiah. Hukum sunnah. Kalau hadisnya, kalau nak dihafal, cantik hadisnya, pendek je. Tahadau, tahabbu. Dua. Tahadau, tahabbu. Dua kalimah ya. Tahadau, berhadiah-hadiahlah kamu. Tahabbu, ya, nescaya kamu berkasih-kasihan. Ya. Ataupun nescaya kamu saling berkasihan. Ya. Tahadau, tahabbu. Ya. Jadi saling berhadiah ni ya membawakan satu hubungan silaturahim yang baik. Ya. Saling suka memberi hadiah. Ya. Contoh, ya, jiran kita, ya, dengar jiran kita ni banyak dusun. Ya, dan bila musim buah tu, ya, ceritalah tu buah durian banyak betul sekarang dah jadilah itu ini cerita kat kita. Tapi satu biji durian pun tak pernah sampai kat kita. Cerita barak berlori-lori dia punya buah, kan? Tapi tak pernah pun ulur kat kita menunggu-nunggulah nak rasa durian dia. Tak ada pun sampai. Nampak tak? Ya. Jadi kalau dia bagi hadiah tu syukur walaupun sebiji, ya Allah. Syukur alhamdulillah baiknya orang sebelah kita ni. Tak ada durian, tak ada apa saudara pun ada saudara durian pun jadilah. Ya. Kita tak ada pokok durian tapi ada saudara durian. Okey, kita teruskan lagi. 962 siapa nak baca? Silakan. Orang yang sama pun tak apa, bacalah. Okey, sila. Okey. 961 belum letak belum letak hukum ke sunnah? Sunnah. Dah bagi dah. Sunnah. Okey ya. Okey, teruskan. 962. Silakan. Siapa tadi? Ya. Lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hai perempuan-perempuan muslimat, janganlah seorang tetangga memandang rendah hadiah kepada tetangganya walaupun ujung kaki kambing. Lagi? Satu lagi. Dari perempuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, siapa memberi satu hibah, maka dia lebih berhak pada tetangganya. Kamu perlu ibadah seperti diriwayatkan dia dalam ilmu dan dia disebutkan dia, tetapi yang mampus dari riwayat Ibnu Umar dan Umar ialah pendapatnya. Okey, catatkan dulu ya. Hadis 962. Hadis Sahih Matan. Sahih Matan. Itu hadis ya. Sahih Matan. Sahih Matan ni maknanya Sahih dia punya matan. Matan tu mana isi saja. Dia punya riwayatnya tu dipertikaikanlah. Tadi matannya Sahih. Isinya ya, matan tu isi. Baik sambung, matan menerangkan. Matan tu mana isi hadis itulah. Matan menerangkan bahawa saling memberi hadiah
dapat menghilangkan dengki dan dendam. Dengki dan dendam. 963 hukum ya, hukum. Hukum lil irsyad. Lil irsyad. Lam lam alif ra, sin alif dal. Lil irsyad. Mana untuk pimpinan. 963 catatkan hadis sah. Matan, dilarang menghina sesuatu pemberian hukum haram. 964 hadis syash, S-Y-A-A-Z, S-Y-A-A-Z, syash. Arabnya shim alif zal. Shin ada titik. Shim alif zal, syash. Matan, boleh menarik kembali suatu pemberian selama belum dibalas. Hukum sebab tidak boleh menarik kembali walaupun tidak dibalas. Baik ya. Hadis 961, ulang balik. Selama mana dianjurkan kita saling memberi hadiah kerana ya, mengikut dasar 962, ya, memberi hadiah atau saling menghadiah-hadiahkan ia adalah ia dapat menghilangkan rasa dengki dan dendam. Ya. Macam contohnya tadilah, ya, jiran tu banyak kebun dia, ya, dusun dia, ya, tapi ia tak pernah ya sampai kepada kita pun, tak pernah rasa pun. Padahal jiran, ya, tak pernah sampai. Apa hati kita kata? Jiran sebelah tu kedekut nak mampus. Dia bahasa kedekut nak mampus tu. Kan? Tak pernah pun kita rasa dia punya apa. Macam tu lah. Jadi perasaan dengki tu dah timbul dah. Ya? Nah, tak payahlah nak cerita-cerita. Ya? Tak pernah pun hulur kat kita. Kan? Tak pernah pun kita rasa. Macam tu lah. Jadi ada perasaan macam tu. Ya? Berbeza dengan kalau dia saling memberi hadiah, suka bagi, si Fulan tu pemurah sangat. Apa ada kat apa Salamun bawa, semua kita rasa. Semua dia rasa, jiran-jiran semua dapat rasa. Nampak tak beza dia? Itu dia katakan saling memberi hadiah ni dapat menghilangkan dengki dan dendam. Ya. Kemudian hadis selanjutnya, dia jangan menghina pemberian seseorang. Itu Nabi menasihatkan perempuan ya. Ya nisa al-muslimat. Perempuan tu. Jangan sekali merendahkan jiran ya kepada jirannya walaupun hanya sebagai hujung kaki kambing. Ya. Kaki kambing tu yang hujung-hujung tu maknanya orang biasanya kan tak terbuang, dia boleh buat sup. Ya. Kalau orang negeri Sembilan ni, kaki lembu tu, ujung kaki lembu tu, ya, itu selalu ya
dibuat kata dia jangek, dia jangek itu, ya. Dimasak sedap, ya. Jadi jangan meremehkan. Bila dibagi pula, ya, tulang kambing lah senang kira lah. Kita tak sebut kaki kambing contohnya, kita tulang kambing. Tulang kambing tu, ya, dihantar kat kita berupa sup, ya. Sampai kat rumah kita, tengok-tengok lah, tulang je, tak ada dagingnya. Ya, sup tu, ya, tapi tulang je, tak ada daging pun. Dan kita merungut, ya. Apa ni tulang ni? Ingat kita jin ke apa ni? Ya. Ingat jin. Ya. Jin makan tulang. Jangan sampai kita merungut macam tu atau merendahkan macam syukur. Alhamdulillah, kurang-kurangnya dapat kuah. Yang itu yang berdasarkan hadis lain. Kata Nabi, lebihkanlah kuah. So, kurang-kurangnya jiran kita dapat rasa kuahnya. Kita pun tak terbuat macam tu kan. Jadi ini dia buat sup kambing tapi tak banyaklah tulang-tulang kambing, ya, yang ada. Jadi kita walau macam mana pun jangan rendahkan. Kita tak makan ke, kita buang sekalipun, contoh jangan sampai nampak orang yang memberi. Kita sentiasa mengatakan terima kasih, alhamdulillah. Itulah, ya, ucapan kita yang paling baik, ya. Tak pun kita mengecikkan hati jiran kita atau saudara kita yang memberikan hadiah itu, ya. Ini bila kita tak suka, Allah ni yang campak depan dia. Allah kecil hati orang yang bagi itu, ya. Kalau nak campak tu jauhlah sikit dia tak nampak, ya. Ini depan-depan dia dicampak, ya. Melampau macam tu, ya. Jadi hadis yang akhir ni ada pertikaian sedikit, tetapi mengikut dasar hukum. Kalau kita dah bagi, janganlah nak mengharapkan pemberiannya. Ya. Seolah-olah, ya, selagi tidak dibagi, tidak dibalas, kita boleh tarik balik hadiah kita. Melampau sangat, buruk siku sangat. Jadi jangan mengharapkan macam tu. Ya. Jadi sebaiknya, ya, berdasarkan hukum yang sesuai, ialah perkataan, ya, dalam hukum, iaitu tidak boleh menarik kembali walaupun tidak dibalas. Itulah yang terbaiknya dalam pertikaian itu, ya. Alhamdulillah, sekadar itu untuk hari ini pelajaran hadis kita, dan akan datang kita akan masuk bab lain, babul luqatah. Luqatah, ya. Bab luqatah. Luqatah ni maknanya seorang yang menemukan barang yang tercicir di jalan. Dia jumpa barang kat jalan tercicir. Ini luqatah. Itu akan datang, insyaAllah kita akan sambung. Alhamdulillah, ya, masing-masing dapat hadir, ya, pada kuliah ini. Mudah-mudahan Allah dapat memberi keberkatan kepada kuliah kita ini, insyaAllah.